الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب صدق الله العظيم نازلنا بسنجاو مسكينه اللهم صل على سيدنا محمد وسلم اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلماتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا
يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلماتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu dari kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Jengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang Maha memaksa, Ya Allah yang Maha perkasa, Ya Allah yang Maha membalas, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera azab. Kalahkan mereka, kalahkan mereka, kalahkan mereka, dan kemenangan untuk kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Innaka antas sami'ul alim. Innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du fa ya ibadallah. Alhamdulillah, selepas puji bagi Allah, selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Seterusnya kita rafa'kan setinggi-tinggi puji dan syukur kehadrat Allah Azza wa Jalla atas limpahannya, jemputannya awal tahun baru 2024. Kita masih lagi melatah tulis 2023. Kita dah masuk 2024. Begitu cepat waktu Allah Ta'ala perjalankan. Setahun ni rasa macam sebulan. Sebulan rasa seminggu. Seminggu rasa sehari. Sehari rasa sejam. Itulah di antara tanda-tanda besar akan datangnya kiamat. Dan Alhamdulillah, kerana dihidupkan lagi, dapat menghirup udara Allah, dapat bernafas, masih lagi dalam iman dan Islam. Dan Alhamdulillah, masih sihat Allah bagi. Terima kasih ya Allah. Terlalu banyak nikmat untuk kita syukuri. Dan bagi menambahkan keberkatan dalam umur yang Allah pinjamkan pada kita, kita infakkan masa kita untuk bersama-sama kita bermuzakarah
menyambung perbincangan kitab hadis penawar hati, yang mana pagi ini insyaAllah kita akan sambung hadis yang ke-14. Hadis pendek sangat, tapi maksud dia cukup luah, pendek sangat. Dia punya tajuk, hanya beroleh penat dan letih berjaga malam membawa sedihnya. Kita bersolat ni, maksud dia fokus kat solat kita ni hanya beroleh penat saja. Kalau hang mangkit sembahyang tahajud pun hanya dapat jaga malam je. Boleh dapat, tak dapat. Sedihnya rasa, kan? Tapi sebagai orang mukmin ni, dia tak pernah putus asa. Kalau kata dia dapat penat dengan lelah aja, penat, letih dan berjaga malam, tak mas sembahyang dah, jangan sembahyang. Kan dapat apa dah. Tapi orang mukmin, orang muslim, dia tak pernah putus asa, berusaha agar selama tempoh kita mengerjakan solat, tak kiralah pada waktu siang ataupun pada waktu malam, tak dapat apa. InsyaAllah. Baik, kita baca sama-sama lah. Hadis dia saya kata pendek sangat. Tapi maknanya Masya Allah, menyebabkan sahabat tak tidur lena. Kalau sahabat tak tidur lena, kita tidur lena selalu. Tapi kalau kita tidur tak lena, kita susah hati tidur tak lena, kan? Baca dah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahru, rawahu an-Nasa'i. Hadis, maksud hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beberapa banyak orang yang bersembahyang, tetapi yang didapatinya dari sembahyangnya itu hanyalah letih berjaga malam sahaja. Hadis riwayat oleh An-Nasa'i. An-Nasa'i ini adalah perempuan-perempuan Madinah, iaitu di kalangan Sayyidatina Aisyah, Sayyidatina Hafsah, Sayyidatina Maimunah, perempuan-perempuan nisa yang berada di bumi Madinah, yang mendengar apa yang telah pun disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, lalu diceritakan kepada mereka apa yang didengar daripada perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Nabi kata macam ni, berapa ramai dia kata di kalangan orang-orang Islam, orang-orang yang mendirikan solat, hanya memperolehi penat lelah, letih bersolat, tapi sembahyangnya tak diterima. Apa punca? Kalau dia bangun bersolat malam, bertahajud sampai bengkak kaki dia pun, tapi dia tak memiliki pahala, hanya memperolehi penat berjaga malam semata-mata. Apa puncanya? Okay, kita tengoklah. Kita kena baca keterangan hadis ni. Sembahyang adalah tiang agama dan syiar bagi masyarakat Islam. Allah Subhanahu wa taala menyuruh hambanya bersembahyang adalah supaya mereka selalu menyayanginya dan mengampirkan diri kepadanya. Dari kerana itu, hendaklah sembahyang itu disempurnakan syarat, rukun dan sunat. Sunatnya supaya sembahyang itu menjadi sah pada hukum zahirnya, dan hendaklah pula ia disempurnakan adab batinnya, iaitu khusyuk sewaktu mengerjakannya, kerana ia merupakan roh kepadanya. Dan hati orang yang bersembahyang itu adalah tempat pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menentukan nilai kepada sembahyang tersebut. Maka apabila seseorang bersembahyang sedangkan hatinya lalai dari sembahyang, berarti dia tidak menghargai pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya. Alangkah besarnya bohong seseorang yang lidahnya mengucapkan wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hingga akhir. Maksudnya, aku menghadapkan mukaku kepada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, sedangkan hatinya mengingati yang lain daripadanya. Maka oleh kerana itu, pernah Imam Hasan Al-Basri mengatakan, kullu salatin la yahduru fiha al-qalbu
faya ilal uqubati asra. Artinya setiap sembahyang yang tidak ada khusyuk hati bersamanya adalah lebih hampir kepada siksaan. Maka berusahalah untuk mendapatkan khusyuk dalam sembahyang dengan menghadirkan hati pada setiap bacaan yang diucapkan. Dan tanamkanlah di dalam hati akan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala dan keagungannya sambil memandang rendah kepada diri dan rasa malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Disertai pula dengan kebimbangan terhadap amalan yang dilakukan. Apakah ia diterima ataupun tidak? Namun perlu dicampuri dengan menaruh harapan yang besar agar sembahyang kita yang tidak seberapanya itu diterima di sisinya. Bukan kerana keindahan sembahyang yang kita lakukan, tetapi hanyalah semata-mata dengan melimpahkan kurnia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sadaqallahu wa rasuluh. Benarlah firman Allah dan juga Rasulnya. Apa yang dimaksudkan dengan hadis ni? Satu hari Sayyidina Abu Hurairah, sahabat kesayangan baginda sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, yang selalu duduk dengan Nabi, yang tak pernah tertinggal walaupun satu takbir solat jemaah dengan Nabi. Selama hayat dia duduk dengan Nabi, satu takbir pun dia tak pernah tertinggal. Takbir apa? Takbir yang awal dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermakna dia tak pernah masbuk sekali pun. Kan saya cerita berapa banyak dia riwayat hadis? Paling banyak sekali meriwayat hadis berapa? 5,374. Tu gunanya catatan lah. 5,374. Kau ada, satu pun tak ada. Dan alhamdulillah. Lalu apa yang didengar oleh baginda daripada kalam baginda Nabi ini menjadi satu perasaan yang paling susah. Sesuatu yang kata sahabat tak tidur malam ni, Abu Hurairah, macam manalah nak buat ni, sembahyang tapi hanya dapat letih. Dah berjaga kepala sepatutnya menangis. Malam tu memang tak tidur, bangkit buat solat. Nampak Rasulullah keluar dalam rumah. Kan dia duduk dalam, Abu Hurairah ni dia duduk dalam Masjid Nabawi. Bila nampak Rasulullah keluar daripada rumah dia, rumah Rasulullah tu bertentangan dengan dalam raudhah, kemudian bertentangan dengan tempat ataupun kita panggil pangkin, tempat duduk ahli sufah, tempat tidur ahli sufah. Ahli sufah ni Abu Hurairah dan sahabat-sahabat yang lain. Rasulullah nampak dari jauh, Abu Hurairah ni tak tidur rupanya. Jadi dia bila nampak Rasulullah, dia terus mendapatkan Rasulullah. Selesai Rasulullah buat sunat tahiyatul masjid, Rasulullah kata, apa hajat? Sebab dia tunggu di tepi Rasulullah. Dia kata dekat Rasulullah, aku tak dapat tidur walaupun sekejap tak dapat. Apa yang menyusahkan, membimbangkan hatimu? Dia kata, rujuk kepada hadis yang kau bicarakan pada aku semalam ya Rasulullah. Sembahyang ni dapat penat ni, dia kata. Dapat letih dan berjaga malam. Okay. Kalau kita tengok, sahabat dulu nak sembahyang susah tau. Pertama, dia ayat susah. Lepas ada sikit dibekalkan air. Air itu untuk minum, untuk basuh, untuk mandi, dan untuk berwuduk. Mereka akan lebihkan air itu untuk berwuduk. Berbeza dengan kita, tak susah. Bilik air dalam rumah, air keluar pula air kepala paip, turun lambat-lambat. Macam diwar-warkan 10 bulan ni tak ada air. 5 hari itu tak ada air kan. Tong air ni, tiap kedai ni tak tahulah. Hak yang mana tong air harga RM20 nak jadi 40, 40, 50, 60 jadi 70, 80. Pasal apa? Bimbang tak ada air. Laut kita punya luah, sungai kita pun banyak. Tapi kita lebih bipak.
Sahabat-sahabat dulu tak ada apa tu. Tak ada apa tu. Mengharapkan air daripada wadi yang diangkut sikit-sikit. Nak kata beza antara kita dengan mereka. Dia jadi susah payah, penat lelah. Hang pergi ambil air, mai nak berudu. Apa yang dapat, penat lelah. Puncanya apa ya Rasulullah? Puncanya apa? Anda dalam solat hanya mendapat penat semata-mata, puncanya apa? Maka kata Nabi SAW, solat yang tidak khusyuk, bila disebut saja solat yang tidak khusyuk ni, rasa saya semua ada, tidak? Atau saya seorang saya tak khusyuk? Orang semua khusyuk, semua ada. Benda yang paling susah sekali, tidak? Dalam surah Al-Baqarah ayat 45 dan ayat 46, Allah Ta'ala ada sebut wasta'inu bis-sabri was-salah. Ingat kan? Ini semua penghafaz surah Al-Baqarah ni. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sama sikit lagi. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim fa annahum ilaihi raji'un. Tak kata dia pandai tak pandai, dia boleh sambung ayat daripada surah Al-Baqarah. Jangan tanya ayat berapa, ayat 45 dan ayat 46. Allah Ta'ala bagi satu tips untuk khusyuk dalam solat. Ni Allah bagi terus. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wasta'inu bis-sabri was-salah. Hang minta tolong dengan Allah bis-sabri was-salah, dengan kesabaran dan dengan sembahyang. Cara nak minta tolong kepada Allah, pertama kena sabar. Kena sabar. Buat solat ni tak khusyuk, mungkin sat lagi kok khusyuk. Sunat tak khusyuk, mungkin sat lagi fardu khusyuk. Tak khusyuk juga. Ba'diyah kok khusyuk. Tak khusyuk juga. Inilah ya. Kalau tak batuk tak boleh berhenti. Inilah yang dimaksudkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dia suruh kita buat sunat rawatib. Pasal apa? Hak rawatib tu dia mungkin boleh tampung kekurangan yang terdapat pada yang fardu, yang tak cukup tu, tak cukup khusyuk. Satu ketika Nabi SAW pernah menawarkan kepada sahabat, apabila Nabi baca tentang hadis ini, Nabi kata, siapa di kalangan kamu yang boleh bagi satu jaminan kepada aku, sembahyang dia benar-benar khusyuk? Diam semua sahabat. Itu sahabat. Nah, al-awwalun as-sabiqun. Nah, al-awwalun as-sabiqun. Orang yang paling awal-awal yang akan masuk ke syurga. Mereka pun tak berani mengaku. Apatah kita yang al-akhirun ni. Nah, tak berani mengaku. Kemudian Rasulullah panggil Sayyidina Ali. Sebab Rasulullah tahu Sayyidina Ali ni solat dia khusyuk, tapi dia tak berani mengaku. Rasulullah kata kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, hang solat boleh khusyuk tak? InsyaAllah hari ini, insyaAllah. Kalau hang boleh khusyuk, solat hang, aku bagi ridha aku kan. Dia nak bagi ridha dia kat Sayyidina Ali. Sayyidina Ali pun sembahyang memang khusyuk, tak ingat apa. Dekat-dekat Nabi Salam, teringat dekat ridha Rasulullah. Dekat-dekat Nabi Salam dah, teringat dekat ridha Rasulullah. Habis dia bagi Rasulullah, Rasulullah tanya, khusyuk tak? Kata, halah sekali dia kata, aku teringat dekat ridha yang telah pun ditawarkan oleh Nabi SAW. Kata Rasulullah, sebab tu Allah Ta'ala kata, wasta'inu bis-sabri was-salah. Kena minta tolong pada Allah. Macam mana kita nak minta tolong pada Allah? Setiap kali kita berdiri nak mengangkat takbiratul ihram. Takbiratul ihram tu apa dia? Allahu Akbar.
minta tolong pada Allah. Dengan cara macam mana? Kata setengah ulama. Kata Abu Daud sebelum solat, ini bukan kata Rasulullah, ini kata Abu Daud. Sebelum solat, hendaklah kamu baca 5 kalimah ni. Iaitu Subhanallah 10 kali, Alhamdulillah 10 kali, La ilaha illallah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali, Astaghfirullah 10 kali. 5 jenis kalimah yang telah diajar oleh Abu Daud di dalam kitab hadis yang karangan dia. Saya tak ingat hadis yang keberapa. Dikatakan dia suruh kita nak minta tolong dengan Allah. Minta apa ni? Minta khusyuk lah. Agar solat kita tu tak sia-sia. Jadi bermakna berwuduk sebelum masuk waktu. Contoh, waktu masuk pukul 1:30. Satu suku tu pergi ambil wuduk lah siap-siap. Kalau kita tak uzur. Maksud tak uzur ni kita bukan kaki kentut. Kita bukan kaki kencing. Kan? Jadi maknanya 5 minit lebih awal sebelum masuk waktu, ambil wuduk dan berzikir 10 kali 10 kali pada 5 kalimah ni. Iaitu Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Astaghfirullah. Baca berapa kali? 10 kali. Setiap satu kalimah itu diulang 10 kali. InsyaAllah itu usaha dan ikhtiar. Diberi resepi ataupun fatwa oleh seorang ulama besar, Syekh Abu Daud, agar kita boleh menetapkan solat kita dengan khusyuk, bukan sekadar jasad tetapi hati juga. Sebab setiap solat itu adanya roh. Di dalam solat itu adanya roh. Okey. Kemudian bila Allah Ta'ala kata, hampa kena minta tolong dekat aku lah. Minta tolonglah pada Allah. Ya Allah, khusyukkanlah solat aku ni. Kemudian kita pun solat. Kacau. Yang ni kata sahabat Nabi SAW Hasan Basri. Dia kata macam ni. Ketika mana kita mengangkat takbiratul ihram, Allahu Akbar, maksud dia Allah Maha Besar. Tak ada dah yang lebih besar selain daripada Allah. Masa ketika tu jangan fikir dah apa dah, kasut ke, beg tangan ke, telekung ke, kereta tak kunci ke, si sapi nasi tak tutup ke, dapur tak tutup, perangat gula, jangan fikir, semua tu jadi kecil. Beg dia hilang tak jumpa lagi ke. Tapi ketika ni syaitan akan datang. Uzkur hakadha. Uzkur hakadha. Hai ingat tang ni. Hai ingat benda ni. Hai ingat benda ni. Sungguh waktu kita solat ni, kita akan ingat benda yang kita lupa pun kita akan ingat. Dalam sembahyang lah dia nak ingat benda yang dia simpan. Kadang-kadang perempuan terlampau rajin menyimpan hilang. Hilang dalam menyimpan, tidak? Dia cari waktu sedap ni tak jumpa. Waktu solat jumpa. Aku tahu dah ada kat mana. Dia main waktu tu. Kata syaitan, uzkur hakadha. Ingat, benda ni. Ingat. Dan dia ingat. Apa yang orang kata kat dia semua dia ingat. Apa yang bunyi jilak semua dia dengar. Waktu bila angkat takbiratul ihram tu, dia mainlah macam-macam berlaku. Tu kata Allah, kena sabar. Sabar Zat. Itu semua benda kecil. Allah yang lagi besar. Aku dah berikrar lah. Allah yang lebih besar. Okey. Itu pada pandangan yang pertama. Baik, pandangan yang kedua. Ditanya kepada seorang sahabat. Siapa dia? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Terkenal solat yang cukup padu dalam menjaga khusyuk.
Macam mana Saidina Abu Bakar ni? Solat dia seolah-olah dunia ni fana. Ada dia dengan Allah aja. Dia bagi dua. Kata Saidina Abu Bakar, tamakkun wa tadabbur. Dia bagi dua aja. Kalau tadi Abu Daud bagi sampai 5. Dia bagi dua aja. Pertama, tamakkun. Yang kedua, tadabbur. Apa dia tamakkun? Tamakkun ni duduk diam-diam. Maknanya duduk diam-diam tu, dah kata angkat takbiratul ihram tu, tangan sepatutnya dihantar ke perut, hantar ke perut lah. Ada yang mungkin nak ikut Imam Malik, tak hantar ke perut, hantar di paha. Mungkin nak ikut Imam Hanafi, tak hantar di paha, hantar di dada. Kalau Imam Hanbali, dia bawah pada pusat. Untuk alim 4 mazhab boleh lah. Ni satu mazhab pun tak lulus lagi. Jadi, kata dia, tamakun ni duduk diam-diam. Dah hantar tangan dekat mana duduk tu, duduk diam-diam. Jangan garu dah. Tak lagi ada garu. Tak lagi lurut. Dia nak gatai pun time tu lah dia nak gatai. No? Ni atas kepala ni merenyut-renyut. Takkan kutu kot dah tua-tua ni. Uban tu pun dia rasa macam kutu lah. Jadi dia kata tamakun tu duduk diam-diam. Mata pandang hanya semata-mata tempat nak turun sujud saja. Jangan pandang mereka orang kata. Kalau hang pandang merata, hilang khusyuk. Sungguh. Kalau langut-langut tengok ke kipas, bersawang kipas. Lagi dah lepas mayang aku dah. Pandung ke bawah. Tengok bawah almari. Berabuk aku sapu kat atas. Tak lagi lah kita perlah-kelas. Lagi tengok pula dunggu kain baju bila nak lipat atas. Tak lagi lah lepas mayang. Semua tak lagi. Itu kacau. Sebab apa? Sebab kita tak tamakun. Tak ada diam. Anggota diam, mata pula lihat. Kemudian yang kedua dia kata tadabbur. Tadabbur ni macam kita kata tadabbur Quran. Apa dia tadabbur ni? Bila kita baca, setiap kalimah rukun qauli yang kita baca, kita kena faham. Kita kena tahu maknanya. Aku dapat khusyuk. Kita tak tahu, kita tak berusaha untuk mempelajari maksudnya. Contoh, kalau rukun qauli ni surah Fatihah lah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Lidah kita melafaz Bismillahirrahmanirrahim. Hati ikut tadabbur. Dengan nama Allah yang amat pemurah, lagi amat mengasihani. Dia ikut berserta dengan lidah. Dia kena ikut berserta dengan lidah. Jangan pula Bismillahirrahmanirrahim berhenti saat suruh hati dulu ikut. Tak boleh. Dia ikut berserta dengan lidah pakai dah. Dan kemudian faham sampai selesai surah kita baca. Surah Fatihah. Sampai selesai. Kan kita pun baca bukan je? Baca surah panjang-panjang kot dalam solat. Solat orang perempuan ni. Dia pula seorang-seorang. Dia akan ambil juzuk amma je. Betul tak? Kau ambil juzuk 30. 30 tu daripada nabak. Kan? Panjang. Surah nabak ada 40 kan? Dia kan dapat 40 tu. Tak ingat dekat 10 je betul. Hak lain tu mulalah. Nombor 39 jadi nombor 24. Biasanya kita akan bawa dalam 15 surah terakhir. Daripada Wailul Liku tu ingat lagi. Sampai kepada suratul Nas. Berusaha untuk tadabbur. Apa maksud tadabbur? Tahu makna dia. Dapat, kata Abu Bakar As-Siddiq. Dapat. Kena tamakun buat tadabbur. Itu kata Abu Bakar As-Siddiq. Masya Allah. Macam mana nak buat ni? Okey, kita kembali balik pada ayat yang kita baca awal tadi. Apa Allah Ta'ala kata hang dah minta dekat aku dengan penuh kesabaran. Wa innaha lakabiratun, kata Allah. Dia sebenarnya susah. Bermakna Allah Ta'ala mengaku kepada kita solat yang khusyuk tu susah. Tapi kita usaha tak? Kita sedang berusaha. Baru kah? Lama dah. Betul tak? Lama tak lagi usaha nak sembahyang bagi khusyuk ni?
Lama sungguh. Khusyuk dah lagi? Tak khusyuk. Habis hang dapat penat dengan lelah. Bersangka baik dengan Allah. Walaupun sebesar zarah, Allah Ta'ala terima. Kita dalam usaha. Bila nak dapat usaha ni? Entah. Tapi dalam usaha. Mudah-mudahan yang ni lebih baik daripada yang tadi. Mudah-mudahan zuhur ni lebih baik daripada subuh tadi. Pohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah Allah akan beri anugerah. Wa innaha lakabiratun wa kata ni berat. Benda ni memang susah. Illa alal khusyin, kecuali ke atas orang yang benar-benar khusyuk. Saatlah saya ada panggilan penting. Maaf lah, panggilan penting. Baik, kata Allah, kecuali ke atas orang-orang yang khusyuk sahaja yang akan boleh buat benda ni. Kita tengok orang-orang yang paling khusyuk. Satu kisah saya nak bawa lah. Kisah Nabi SAW balik dalam peperangan Zatul Riqa'. Satu nama peperangan yang tak masyhur. Peperangan Zatul Riqa' berlaku pada musim sejuk. Nabi ni bila dia balik, sebelum sampai lebih kurang dalam 25 km nak masuk bandar Madinah, Nabi kata tak boleh lah, malam larut. Maksudnya kita kena bermalam dekat sini. Berhenti bermalam. Tapi kata Nabi, pihak musuh tak berpuas hati dengan sebab Zatul Riqa' ini tak berlaku apa-apa pertumpahan darah. Hanya berlaku rundingan damai semata-mata. Jadi, musuh tak puas hati. Dia pokok mana pun dia nak bunuh juga orang Islam. Kemudian Nabi kata kita kena berkawal. Kita kena berkawal agar di dalam kawalan kita ni tentera-tentera yang tidur selamat dalam tidurnya. Jadi Rasulullah kata bergilir-gilir. Mula-mula Rasulullah tahu sahabat semua penat, letih, berjalan kaki jauh. Dah sampai tempat dah boleh tidur, pakat-pakat berebut nak tidur lah. Kita bayangkan kalau kita duduk tempat tu. Aku tak malah, aku nak tidur, aku tak larat. Aku dah berjalan berapa ratus kilometer. Dan Nabi kata boleh rehat, aku nak rehat. Tapi di kalangan sahabat ni, dia pun tak macam tu. Berlumba-lumba, tak apa aku jaga. Apa kau ni kerja? Okey, depa lah ni berbagi jam. Seorang berapa jam? Hang tidur, kau ni jaga. Hang tidur, kau ni jaga. Berbagi tugas. Awal-awal tugas tu direbut oleh dua orang sahabat. Dapat tak daripada orang? Siapa dia? Ammar bin Yasir dan Abad bin Bashir. Nama nak habis serupa. Abad bin Bashir dan Ammar bin Yasir. Kedua-dua sahabat ni dapat untuk menjadi pengawal. Jaga keselamatan. Kata Rasulullah, kalau Abad bin Bashir dengan Ammar bin Yasir, cukup bagi daripada orang. Dua mereka itu macam 20 orang nak menjaga. Kata jaga-jaga sungguh, tak curi tulang. Tak sambil lina, walhal punya penat tu jalan jauh. Jadi berjaga. Dalam tempoh berjaga tu, nampak macam aman. Kata Abad bin Bashir berkata kepada Ammar bin Yasir, aku tengok hang letih Ammar, tidurlah. Ini bahasa yang mudah kita faham. Ammar, aku tengok hang letih, hang tidurlah. Apa, rasa-rasa tak ada musuh yang ikut kita. Dia kata, Ammar ni macam dalam ragu-ragu. Sekitar kata, hang biar betul saya tidur lagi tinggal seorang, boleh ke jaga? Jadi dalam keraguan tu, dia kata tak apa, dia kata. Kalau hang ragu-ragu nak pergi tidur, sekali dengan kumpulan Rasulullah, hang tidur dekat aku. Hang tidur dekat aku. Jadi, Ammar bin Yasir ni tidurlah dekat dia.
Tempoh berjaga mereka tu seorang 4 jam je. Seorang 4 jam je. Dia tak pernah tidur. Orang dah letih. Kan orang mengantuk di sorong bantang. Ammar bin Yasir pun tertidur. Tidur. Tinggal dia seorang-seorang. Bila tinggal dia seorang-seorang, dia ni kata, macam buang masa pula duduk seorang. Kalau aku bersolat kan lebih baik. Dia berdiri solat. Dia berdiri solat. Dia buat solat tengah malam ni. Walaupun tahajud tu kena berehat sebentar. Tapi dia yang tak berehat, dia buat solat sunat yang lain. Jadi, dalam di tengah-tengah solat tu, rupa-rupanya musuh memang ada. Tunggu tengok dia lalai. Tengok semua tidur, ada seorang duduk berdiri semayang. Tiba-tiba satu anak panah hinggap di lengannya. Tembus. Dia tak sedar. Bukan kerana tidur, tak sedar kerana solat. Sebab bagi Abbad bin Bashir, waktu rehat dia ialah solat. Dia tak sedar. So saya kata tak pada. Semut habis gigit tu pun melenjat-lenjat. Tergaru-garu. Lepas tu, tengok dia tak rebah. Tapi anak panah tu memang kena betul-betul di lengan dia. Lengan kiri dia. Waktu dia rokok, satu lagi anak panah betul-betul kena bahagian pinggang dia. Kemudian, ketika mana dia sujud, satu lagi kena bau. Tiga anak panah kena. Masa tu baru dia rasa sakit. Bila mana darah dia rasa panas mengalir. Tapi dia sempat menyelesaikan solat dia. Habis dia bagi salam, dia terus rebah di sisi Ammar bin Yasir yang sedang tidur. Sambil dia gerak. Dia kata, ada musuh. Panggil semua sahabat, dia kata ada musuh. Ammar ni bila terjaga tengok dia dah kena tiga tikaman panah pada jasad dia. Lepas tu cepat-cepatlah Ammar pun digerak kumpulan yang sedang tidur bersama dengan Rasulullah. Dan orang yang pengintip daripada musuh tu dapat ditangkap. Ketika ni Rasulullah kata dekat Abbad, bila dah selesai dapat tangkap pengintip tu, Rasulullah kata kepada Abbad, kenapa waktu mula-mula kena anak panah tu, hang tak gerak kami? Hang boleh buat bising sebagainya. Kata dia tak sedar. Dia tak sedar yang dia kena tikaman. Kata Rasulullah, tikaman kedua, panahan yang kedua, kenapa tak panggil? Dia tak sedar. Itu dia heran, dia tanya kepada Rasulullah. Macam mana Rasulullah boleh tahu dia kena 3 tikaman? Tikaman pertama pada lengan kiri, yang kedua pada pinggang, yang ketiga pada bahu. Rasulullah kata yang cerita tu, pengintip yang dia tangkap tu, yang tukang cerita. Dia kata, dia panah dia tak bergerak. Dia meneruskan solat. Sampai panah yang ketiga baru dia rebah. Tapi tak matilah. Abbad bin Bashir dia tak mati dalam panahan tersebut. Dia tak sedap dengan sebab dia bersolat. Nah, abang bagi kata apa? Solat tu punya khusyuk sampai dia tak sedar. Dia sedang menerima panahan. Sampai yang ketiga lah. Baru dia rasa, itu kata Rasulullah, solat yang sebenar-benar khusyuk, itulah solat Abbad bin Bashir. Bukan satu nama besar, tetapi amat besar dia punya amalan dia. Itu di antara yang disebut dalam beberapa hadis dah cerita pasal Abbad bin Bashir ni. Yang terkena panah tapi tak rasa. Seorang lagi Khabab. Dia Abbad, dia Khabab. Khabab ni seorang sahabat yang pernah dibakar, yang bukan
Layok, tahu layok kan? Layok di atas api sampai kulit dia ni jadi berkerutu. Kulit yang pernah terbakar, kita tahu kan? Dia punya parut dia takkan licin dah. Khabab ni dia pernah dilayar di atas pemanggang. Sampai menitik minyak daripada tubuh dia tu. Minyak tu menitik, minyak lemak daripada badan. Menitik masuk dalam api, menyebabkan api lebih marak dengan sebab dia peluk agama Islam. Khabab ni, waktu dia ditangkap di Tan'im. Orang musyrikin tangkap dia. Musyrikin Quraisy tangkap dia di Tan'im, dia pun nak bunuh dia. Dia minta satu je, dia kata. Permintaan dia kan, dia pernah tanya, sebelum dibunuh apa permohonan, keinginan yang terakhir. Dia kata dia nak solat 2 rakaat saja. Dan dia kata, bunuhlah dia ketika mana dia sedang solat. Kenapa nak bunuh dia? Pasal apa? Pasal dia tak rasa sakit. Dan waktu ketika dia dihadap untuk dipancung kepalanya, di Tan'im tu lah yang sejarah dia dah. Elok-elok dia angkat pedang nak pancung kepala dia tu ketika mana dia rokok. Kan tunduk rokok tu. Orang nak pancung kepala dia. Dia bukan ingat dia pun nak pancung dah ni. Kalau kita lah orang nak pancung, kita nak pergi sembahyang. Rasa-rasa khusyuk tak? Kan kita nak pancung. Nak pergi klinik esok. Nak ambil keputusan darah. Sembahyang subuh. Lagi aku nak kena pergi klinik. Pukul 8, appointment dengan doktor. Lagi nak kena pergi klinik. Ni subuh ni. Kacau lah. Pergi lambat, orang ramai, dapat nombor banyak, balik lambat. Ni apa doktor nak kata kat aku pun aku tak tahu. Nak kena marah ke nak kena puji pun tak tahu. Aku nak tunggu doktor. Tambah kalau orang nak panjang kepala kan. Tapi Khabab ni, dia memang tak sedap. Ketika mana pedang si musyrikin Quraisy itu mengenai leher dia dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, dia panggung. Dia panggung kepala dia tu. Maknanya tak ada putus. Tak ada putus. Dia pun duk tunggu waktu bila ni nak bagi putus ni. Sujud dia kata. Sujud cantik. Dia memang dah letak kepala dia atas tanah dah. Kita bagi dia terus. Dia sujud. Sujud kita kan tak lama. Kemudian yang tukang nak potong kepala dia tu teragak-agak. Ketika mana sujud si Khabab ni. Elok nak potong dia makin duduk. Kemudian dia sujud pula. Sampailah dia bagi salam. Yang si tukang potong kepala tu kata, tak mungkin aku boleh menzalimi orang yang sedang menghadap dengan pencipta dia. Tak mungkin. Dibebaskan dia. Dibebaskan dia. Siapa menjauh-jauh ni? Abu Jahal. Dia yang keluarkan hukum suruh bunuh. Lepas tu dia kata, aku tak boleh buat dia. Tak boleh buat dia. Sebab dia bukan buat jahat apa pun. Dia duk sembah pencipta. Baik tu jadi begitu. Tu kata Abu Jahal tu dia bodoh. Dia bodoh. Dia berkeluarkan hukum. Dia yang membatalkan hukum. Sebab apa? Solat yang terlalu khusyuk. Orang yang bila solat dia terlalu khusyuk, maka kata Nabi SAW, hanya ada dia dengan Allah saja. Dia rasa dalam solat dia tu, dia melihat Allah dan Allah ada di depan dia. Kita ni susah lah. Banyak rapla. Rapla dunia terlampau banyak lampu. 5 tanda orang yang solat diterima. 5 tanda. Okey. Yang pertama, orang yang solat dia benar, yang diterima, peribadi dia baik. Dia tak mudah nak kata kat orang. Dia nak kata dekat orang pun dia beringat-ingat. Dia tak mudah sangka buruk dengan orang. Kita faham peribadi yang baik. Yang kedua, orang dia tenang. Tak menggelabah. Tak menyalahkan orang lain. Tak menyalahkan takdir.
menerima saja qada dan qadar Allah, orang yang tenang. Yang ketiga, murah rezeki. Murah rezeki ni kan dah bayangkan kaya raya tu dah. Murah rezeki ni, sihat tu rezeki, lapang tu rezeki, dah. Ingatan yang kuat tu rezeki. Itu semua rezeki lah, murah rezeki dia. Ada saja. Dah, kemudahan yang Allah Ta'ala bagi pada dia. Kemudian, yang keempat, doa dia dimakbul. Doa dia dimakbul. Di dalam duk minta, dalam duk teringin, dalam duk berhajat, Allah sampaikan. Dia tak habaq kat orang. Dia cuma sembang dalam hati dia je. Aku baru duk ikat dalam hati. Tengok-tengok Allah hantar man. Baiknya Allah ni. Kan? Dan yang kelima, tanda orang yang solatnya khusyuk itu dijamin bahagia dunia dan akhirat. Di dunia dia bahagia. Bahagia ni tak semestinya kita punya rumah besar, kereta besar, badan besar. Bahagia ni duduk di mana? Bahagia ni duduk di hati. Ini 5 tanda Rasulullah kata. Orang yang benar solat dia. Orang yang khusyuk solat dia. Kalau kita tengok dalam 5 tanda ni, kita mungkin ada tapi tak banyak, sikit-sikit. Bermakna, solat kita tak khusyuk semua. Khusyuklah sikit-sikit. Tidak? Kan tak khusyuk langsung? Khusyuk jugalah. Nak kata tak pun macam tak betul. Tapi nak kata khusyuk pun tak khusyuk sangatlah. Tahu? Khusyuk tak khusyuk, khusyuk tak khusyuk. Betul tak? Kalau kita berjanji dengan manusia pun cukup lah. Kita berjanji nak pergi tengok orang sakit, kita pergi lepas asap lagi lah. Eloklah nak pergi tengok orang sakit ni pergi lepas asap. Waktu yang paling tak elok pergi tengok orang sakit lepas subuh. Kawan tu baru nak baca berak. Waktu paling terbaik nak pergi tengok orang sakit lepas asap. Rasulullah paling marah orang menziarahi orang tak kena tempat, tak kena waktu. Jadi kalau kita pergi hospital pun pasak lah, no? Baru dia bagi masa panjang kan. Yang tengah hari tu dia bagi pendek, sakit baru nak makan. Yang waktu lepas asap ni dia bagi panjang. Rasulullah suruh kita ziarah orang sakit lepas asap. Waktu tu dia tengah santai-santai. Lepas tu berjanji, kita sembahyang asap dulu kan. Tapi saya fikirlah, aku lagi nak pergi nak pakai baju apa. Kalau nak pergi tengok kat tu, aku nak pakai baju apa tak? Saat lagi nak tunggu tang mana. Saya aku nak pergi ambil dia ke dia nak ambil aku. Ini kau boleh lembab sikit. Tu sembahyang tu. Bila ada sikit perjanjian adalah gangguan dalam solat. Ini cerita pasal tak khusyuk. Kita lah tu. Kita lah tu. Ada sikit saja gangguan di luar, mainlah. Dan kata Nabi bagi satu lagi. Mintalah pada Allah sungguh-sungguh untuk khusyuk dalam solat agar solat kamu tak dapat penat lelah. Iaitu pada ketika mana kamu membaca surah Fatihah sampai pada ayat ihdinas siratal mustaqim. Okey. Apa maksud ihdinas siratal mustaqim? Tunjukilah kami jalan yang lurus. Lintah. Lidah kita baca kan? Lintah dalam hati, Allah bagilah solat aku ni khusyuk. Kerana kata Nabi SAW, di dalam Fatihah itu ada sepotong ayat yang paling makbul doa dia. Doa apa? Ihdinas siratal mustaqim. Kita baca yang tu di mulut, lintaskan di hati. Allah bagilah solat aku ni khusyuk. Sudah baca Fatihah, kalau kata 4 rakaat, 4 kali baca Fatihah, 4 kali. Keempat kali mintalah pada Allah. Kalau solat kita khusyuk maka akan terpelihara lah. InsyaAllah ta'ala. Yang itulah yang
yang kita sangat-sangat cari. Patut ni Allah pula bagi. Allah bagi. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Kalaulah tak khusyuk juga, kata Allah, hampa kena sangka alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Hampa kena anggap solat hampa tu wa inna ilaihi raji'un. Solat hampa tu solat yang terakhir. Kata Allah, ni Allah Ta'ala bagi. Cara nak khusyukkan solat, ketika mana hampa bersolat, hampa rasa macam yazununa annahum mulaqu rabbihim. Macam hampa ni sedang menghadap Allah. Kita ni bila nak pergi jumpa orang besar, pertama-tama sekali jaga apa? Jaga penampilan, betul kan? Jaga adab, jaga perkataan. Kita berjumpa orang besar ni. Yang tadi kita sebut Allahu Akbar. Allah tu Maha Besar. Kita jumpa dia sehari 5 kali kita nak masuk jumpa dia. Jaga penampilan dari segi perkataan, dari segi perbuatan, dari segi niat. Qalbi, fi'li, qawli. Jaga. Kata Allah. Pasal nak jumpa dengan orang besar. Tapi jumpa raja. Lekung di rumah, sembahyang tak serika. Tapi hari tu pasal nak pergi masjid, TYT nak main, speaker tekuk. TYT tak pandang pun kan. Speaker tekuk. Jumpa pemimpin. Nak jumpa dengan Allah yang Maha Besar. Anggap hang sedang menghadap dengan Allah yang Maha Besar. Wa inna ilaihi raji'un. Dan solat itu adalah solat yang terakhir. Ini kata Allah. Anggaplah bahawa solat ni solat yang terakhir. Pasal apa? Biasanya kalau benda terakhir ni kita akan buat yang terbaik. Ini last dah. Belum tentu saat lagi kita nak sembahyang. Tidak. Habis sembahyang zuhur tu, tak lagi duduk saja mati. Rupanya zuhur tadi yang terakhir. Atau mungkin subuh tadi yang terakhir. Kita tak tahu kan bila solat yang terakhir. Jadi kata Allah, ingatlah setiap kali kamu bersolat, bahawasanya setiap solat kamu itu adalah solat yang terakhir. Maka nescaya kamu akan khusyuk dalam solat. Banyak rupanya. Banyak rupanya di antara fatwa-fatwa untuk mengkhusyukkan solat. Okey, saya kongsi. Yang pertama, kata Sayyidina Abu Bakar, tamakun wa tadabbur. Kan? Diam dan tadabbur menghayati. Kemudian kata Syekh Abu Daud, baca 10-10 tu. Apa dia? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, astagfirullah. Berapa kali? 10-10 kali. Dan berwudu sebelum masuk waktu untuk nak khusyukkan solat. Kata Allah. Anggaplah bahawasanya kamu akan menghadap dengan Tuhan kamu, nak pergi jumpa Tuhan. Dan pertemuan itu adalah pertemuan yang terakhir. Pemberian itu adalah pemberian terakhir. Benda yang terakhir ni selalu kita akan buat yang terbaik. Itu kata Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kata Allah lagi, minta tolong dekat aku. Wasta'inu bis sabri was salah. Minta tolong dekat aku. Kena sabar. Kalau kata semayang tadi, okey, saya yakin semua dalam ni tadi sembahyang subuh. Semua sembahyang subuh. Khusyuk tak subuh tadi? Khusyuk tak? Siapa berani mengaku? Tak berani no. Saya pun tak berani mengaku lah. Bolehlah semayang. Tak semayang tu boleh. Kita berebut nak buat solat sunat fajar. Sebab apa? Kan kata Rasulullah, barang siapa yang solat sunat sebelum subuh, pahalanya seperti dia mendapat dunia dan isinya. Berebut juga nak buat. Khusyuk ke? Nak kata tak khusyuk pun khusyuklah juga sikit-sikit. Nak kata khusyuk, tak khusyuk sangat pun. Kan? Habis tu hang jadi apa? Jadi lagu tu, jadi lagu dah jadi tu lah. Kemudian solat subuh. Habis solat sunat fajar tu kita solat subuh kan? Khusyuk ke? Pergi sembahyang berimam di masjid. Dah ambil 27 darjat. Pergi sembahyang.
Alah tu Imam peluk baca Fatihah tak betul. Mustaqim, dia kata mustaqim. Dia ada petikai tu Imam tu baca tak betul. Tak tu Imam tu tak betul, ikut apa? Kalau semua orang ikut, aku ikut dah. Hang tahu, dia pun semua mungkin tak tahu. Kata dia baca tak betul. Hang tahu, hang tak boleh ikut. Tapi hang ikut juga. Lepas tu duduk berkeli dalam sembahyang. Dah? Tu kita kena faham tu. Di atas tindakan apa yang kita lakukan, ia yang menjadi memberi bekas pada amalan yang kita lakukan. Okay. Itu kata Allah dah, kata Allah. Dua Allah Ta'ala bagi. Dah? Pertama, apa kena sabar. Minta tolong kat aku. Yang kedua kata Allah Ta'ala lagi, hampa ingat hampa nak jumpa dengan aku dan hampa nak mati. Itu adalah solat yang terakhir. Dan para ulama banyak bagi nasihat tentang solat khusyuk. Ambillah yang mana-mana satu. Ambillah yang mana-mana satu. Seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya Bani Adam, wahai anak cucu Adam, khuzu zinatakum inda kulli masjid. Ambillah perhiasan kamu, baju yang terbaik, baju yang paling cantik ketika mana nak solat. Kita orang perempuan tak pergi masjid dah, kita di rumah. Tapi bila nak solat, hang carilah pakaian zinatakum, kata Allah, yang paling cantik. Ni cantik pakai jalan dia, tunjuk kat orang. Pakailah baju cantik itu menghadap dengan Allah. Dia akan pertemuan dengan pemimpin yang maha agung. Pakai yang paling cantik. Tolong sebut dalam Al-Quran. Siapa untuk khusus sembahyang? Dah pakai cantik, dah kenan ke telekong. Aku beli telekong ni di Jakarta. Sambil duk belik bunga, baca Fatihah belik bunga. Sedap telekong ni apa yang pakai. Apa yang nak dapat? Lepas tu dia kata, sempurnakanlah wuduk kan. Sempurnakanlah wuduk. Tengok wuduk kita macam mana. Dan rasakanlah ia adalah solat yang terakhir. Saya banyak terima persoalan. Macam mana nak bagi khusyuk solat? Dia dalam ni dia bagi banyak cara-cara dalam Al-Quran. Dia bagi banyak cara-cara. Yang mana satu yang kita nak buat? Kita buat semua lah. Buat salah satu ataupun tak buat semua. Habis sangat kalau kita bercakap dengan orang jahil, dia pun kata apa? Tak usah semayang terus dah senang. Tak usah semayang terus dah senang. Pasal apa? Semayang tak kusut-kusut, tak usah semayang terus. Okey, saya rasa kali tu dia tak patut tak berhenti. Saya sudah dulu. Yang baik itu dari Allah, yang lemah dan kurang daripada saya. Ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya? Jangan tanya dah. Macam mana cara nak bagi khusus semayang? Saya dah bagi dah semua. Lain apa dah tu boleh tanya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, macam kita kan selalu dengan Ustazah, dengan Ustaz selalu cakap tentang akhirat, tentang kiamat semua kan, betul tentang dosa. Macam mana kalau tersentuh hati kita tu? Adakah itu tanda kita ni banyak dosa ya Ustazah? Itu saja Ustazah. Baik, terima kasih. Tanya seorang sahabat kita. Macam mana bila mana kita mendengar ceramah ataupun kuliah-kuliah daripada para asatizah kita, tersentuh hati. Bila cerita tentang akhirat, bila cerita tentang neraka, kan? Rasa sedih, rasa nak menangis. Adakah kerana kita banyak dosa? Baik. Pertama memang kita banyak dosa. Kita semua banyak dosa, no? Kadang tersentuh di hati kita. Takut dan bimbang ke manalah kita akan dihadapkan. Pertama memang kita banyak dosa. Yang kedua, para sahabat sampai jatuh pingsan pun ada. Adakah kerana mereka banyak dosa, menganggap diri mereka itu berdosa? Orang yang bila anggap diri dia banyak dosa, dia akan selalu mohon ampun. Selalu minta maaf. Sebab apa? Sebab dia banyak dosa. Adalah yang baik apabila kita menangis bila mendengar sesuatu ayat azab, mendengar satu kabar-kabar yang menakutkan di negeri akhirat, mendengar balasan-balasan dosa yang akan kita terima. Itu yang terbaik. Setitis air mata yang menangis
Kerana takutkan Allah boleh memadamkan selautan api neraka. Dan ketahuilah, tangisan seorang pendosa itu adalah tangisan yang lebih mulia daripada segala tangisan. Menangislah kerana Allah. Itu yang terlebih baik. Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Ada soalan lain? Apa buat keluar ni? Banyak ni. Terima kasih. Ya kak. Duit daripada muslimah semua lah. Jazakumullah. Kak saya selalu lebih. Sila jazakumullah syukran katsira. Tak apa. Saya sudah dulu yang baik itu daripada Allah. Yang lemah dan kurang adalah daripada diri saya sendiri. Sama-samalah kita saling mendoakan. Sekarang ni penyakit COVID kembali menular. Kita tak usah bersalam, berpeluk-pelukan, memadai sekadar sentuhan tangan. Kita berjaga-jaga. Saya tak kena COVID dah. Saya tak kena COVID. Saya kena influenza. Dekat 2 minggu ke lah. Sampai ke hari ni duk sengang lagi. InsyaAllah. Dan saya tahu doa-doa sahabat-sahabat semua untuk saya, Allah Ta'ala makbulkan. Boleh hadir lagi, Alhamdulillah Ta'ala. Syukran kathir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan kathira. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabr, min adzabil akhirah, min adzabi yaumil mahsyar. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ya terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Jumpa lagi sahabat-sahabat semua. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Selamat tahun baru. Waalaikumsalam.